cool now. Okay. Dan cikgu dah discuss bila this muscle contract or relax, okay, kesan dia it must become shorter or thicker or longer or thinner. Okay, dan seterusnya bla 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 bla. Okay. Jadi semalam tangan cikgu, okay, katalah tangan kita macam ni kan. Okay, kita lurus. Lepas tu bengkok. Lurus, bengkok. So itu apa yang berlaku? Movement ke locomotion? Movement. Right. Apa yang berlaku tu? Is it movement or locomotion? Movement. Movement. Okay. Movement adalah pergerakan. Okay, pergerakan yang mana? Pergerakan tulang dari satu tempat ke tempat yang lain. Okay, tadi bawah, sekarang atas. Sekarang atas, turun ke bawah. Okay, ini dikatakan movement. Locomotion pula adalah daripada meja, awak pergi makan kat dapur. Pergi ke dapur. Macam mana nak pergi ke dapur tu? Terbang. Jalan. Berenang? Jalan. 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 Merangkak? Jalan. Okay. So bila awak jalan, kaki bergerak. So kaki yang bergerak itu, kaki itu tadi depan, belakang, bengkok, straight, itu pergerakan. So bila awak daripada bilik dah sampai ke dapur, so itu dikatakan locomotion. So locomotion mesti melibatkan perubahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan untuk berlakunya locomotion mesti melibatkan movements. So movements penting untuk membolehkan berlakunya locomotions. Movement tak semestinya, okay, bila locomotion mesti melibatkan movement. Jadi kalau tak berlaku pergerakan, jadi individu tu tak boleh berubah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Faham nak sebut ni? Kelas? Faham, Faham teacher. tak? So locomotion tu mesti berubah tempat daripada satu destination ke destination lain. Okay, contoh kalau kita naik kereta api kan, order naik kereta api daripada utara ke selatan contoh kan. So disebut apa? Lokomotif. Maksudnya you dah berubah tempat daripada utara ke selatan. Jadi perubahan tempat daripada satu tempat ke tempat lain tu itu disebut sebagai locomotions. Okay, jadi nak berubah tempat tadi mesti melibatkan movement, pergerakan. So pergerakan apa? Pergerakan tulang. So kaki lah yang bergerak tadi kalau nak pergi ke kantin pula ke dapur rumah tadi kan. Ada nak berangkat ke apa ke, itulah tangan ke kaki semua tu bergerak lah. Okay, jadi itu perbezaan dia antara locomotion and movement. So untuk membolehkan berlakunya locomotion mesti melibatkan movement of bones. Okay, so apa-apa pun kita sebut bahawa proses pergerakan tulang ini, tulang tu bergerak tu bukan macam tulang tu berjalan, maksudnya tulang tu bengkok, lurus. So bila keadaan kaki bengkok, kaki lurus itulah menyebabkan awak berubah tempat daripada satu tempat ke tempat yang lain. Okay. Jadi apa-apa pun kita sebut, semua pergerakan ini dikawal oleh otot. Yang mana otot itu adalah berpasangan. Apa nama otot berpasangan di kelas? Antagonistic pair. Antagonistic muscles. Kena tulis kataan tu betul-betul. Kena eja. Kalau cikgu suruh terangkan bagaimana berlakunya pergerakan tulang itu, bagaimana dia boleh bergerak. So kena intro dulu. It is consists a pair of antagonistic muscle dan apa. So kena keluarkan terms antagonistic itu. Penting tu antagonistic ya. So antagonistic tu maksudnya adalah otot yang bekerja secara berpasangan, okay, dalam keadaan bertentangan secara serentak. Satu sedang contract, satu lagi relax. Okay, kita juga ada otot yang akan contract and relax tapi dia tak in pair. Okay, contohnya apa? Your cardiac muscles which is on the wall of your heart. So it's also contract and relax. Okay, menghasilkan tekanan yang akan menolak darah
keluar daripada jantung ataupun menyebabkan darah dipam ke seluruh badan. So the action carried out by the cardiac muscle tissue ini, it's not called antagonistically actions, okay, but it is called as myogenic action. Itu dah kita discuss before ni ya, myogenic action, which the contraction of the cardiac muscle tissue, okay, berlaku secara automatically, okay, it's not controlled by the berlaku secara automatic ya. Itu myogenic action. Itu untuk kalau otot cardium, otot kat you punya jantung. Okay, kalau you punya smooth muscle tissue pula dekat seluruh internal organs yang ada cavity, it also contract and relax, dan dia tak disebut sebagai antagonistic action juga. Okay, so they contract and relax rhythmically secara beritma, and that's produce the peristaltic wave that pushes whatever substance yang terdapat dalam salur tersebut. So cikgu nak you pandai bezakan tiga istilah ni. You have that peristaltic actions, you have that myogenic action, and also antagonistic actions. So untuk kes pergerakan tulang, you kena fokus kataan antagonistic ataupun antagonistically. Okay. Okay, so kalau dekat manusia semalam kat tangan kita ada a pair of antagonistic muscle called biceps and triceps muscles. Okay, and dekat kaki you ada bicep femoris and tricep femoris. Itu cikgu bagi tugasan, bacalah sendiri macam mana kaki awak boleh bengkok, macam mana kaki awak boleh lurus. Okay, so nak bengkok kaki yang mana kena contract, yang mana kena relax. Nak lurus kaki yang mana pula contract, yang mana pula relax. Cari sendiri info tu. Okay, and today kita masuk kepada bagaimana berlakunya locomotions in animals which also controlled by antagonistic muscles. Okay, so kita pergi kepada yang pertama, which is the fish. Okay, so yang cikgu share ni sebenarnya info dia semua sama dalam buku test awak ya. Okay, gambar ni macam blur-blur sikit tapi boleh nampak lah kot Okay, nampak tak kelas apa cikgu share kat sini? Nampak. Boleh ya? Alright. Okay, so kalau dekat manusia tadi you have the bicep and tricep dekat you punya forearm. Okay, you ada bicep femoris and quadricep femoris dekat you punya leg. Okay, so untuk fish, the antagonistic muscle of the fish is called myotome. M-Y-O-T-O-M-E. Okay, so cikgu cakap ada dua, mereka berpasangan. Jadi for fish, okay, there is a pair of myotome muscle which is right myotome muscle and left myotome muscles. Okay, myotome kanan dan myotome kiri. Inilah yang dikatakan sebagai berpasangan. Okay, so kalau kita buat cross sections of the longitudinal section of a fish, awak beritahu buku tes awak muka 174. Okay, so nampak ya kedudukan otot itu seperti susunan huruf W, okay, which is in W shape muscle segments. So yang kita makan ikan tu yang awak gigit isi kunyah itulah the myotome muscle. You makan muscle, you kata isilah gigit, makan isi ikan tu. Tapi sebenarnya you makan muscle dia, okay, which is called myotomes. Okay, jadi dia berbentuk seperti huruf W. Alright, so there is a pair of the myotome muscle you sebut tadi, okay, the right myotome muscle and also the left myotome muscle which act in opposite directions. Maksudnya apa? When the right myotome muscle contract, the left myotome muscle relax. Okay, so bila left myotome muscle contract, the right myotome muscle pula yang relax. So benda ni berlaku secara simultaneously, secara serentak. Jadi boleh okay, macam mana dia boleh bergerak kan? Oh, ikan ni dia tak bagi dia punya nama fin ya Pak Pajah. Okay, so kalau kita tengok masalahnya buku test awak yang tak cover semua topik ni. Okay, pergerakan ikan ini sebenarnya dibantu oleh beberapa fin ataupun disebut sebagai sirip ya, bukan sisik, sirip. Ambil kita Google kejap apa nama tu. Cikgu punya PowerPoint yang sebelum ni ada dalam laptop juga yang lama. Laptop tu dah rosak apa dah, so tak boleh nak keluarkan info dia. Apa cerita ni?
fin of fish. Fins of fish. Okay. Ini kita tengok sikit-sikit supaya nampak juga buku teks awak ni tak tahulah apa benda info yang hanya disampaikan yang tak ni. Okey. Kita pilih yang mana? Nak pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Kita pilih yang ni lah. Okey. Okey. Nampak semua orang ikan ni? Nampak teacher. Nampak tak? Nampak teacher. Okey. Okey, so ikan terdiri daripada sirip yang berpasangan. Ada sirip yang berpasangan. So sirip-sirip ni antara yang membantu ikan untuk bergerak ya. Okey, so kalau kita tengok gambar raja ikan ni, yang pertama kita ada sirip di bahagian atas. So yang atas ini disebut sebagai dorsal fins. Dorsal. Macam hari tu kan kita tengok cross section of the spinal cord, okay? The bahagian atas selepas the spinal nerve itu adalah dorsal roots. Okay, lepas tu you ada dorsal root ganglion, seperti ada grey matter, white matter, ventral root, semua tu kan. Itu kalau you punya spinal cord. Okay, untuk fish pun bahagian atas kita sebut sebagai dorsal fins. Okay, di bahagian bawah kita ada ventral fin. Kalau ikutkan, kenapa gambar jadi macam ni? Aduh mak, kejap tengok yang lain pula. Ada tak suka ikutan ventral kat sini? Pelvic, anal. Ya ikutkan dia punya sekata lah, sekata. Ni ventral fin. Anal fin pula dia pula. Okay, tak apalah. Okay, so kita ada dorsal fin. So yang seangkatan dengan dorsal fin, kalau atas dorsal, bawah dia betul-betul bawah dia disebut sebagai ventral fin. So ikutkan kat sini ada satu lagi fin, nama dia ventral fins. Okay. Okay, so itu atas dan bawah. Okay, lepas tu kita ada sirip yang berpasangan. Okay, maksudnya ada dua. Okay, sebelah sini satu, sebelah sana pun lagi satu. Okay, yang ini nama dia apa? Pectoral fins. Dan seterusnya kita ada di bahagian bawah ni, di bawah pectoral fin ni ada dua juga sirip. That is called pelvic fins. Ventral ni bukan kat sini, ventral ni duduk kat sini. Duduk sepasang dekat sini ataupun dekat yang anal fin ni. Anal fin ni kan, okay. Okay, so pectoral fins ada dua, sini satu kanan atau sebelah sini dan sebelah sana. Pelvic fin pun ada dua. Dorsal fin, okay, kadang-kadang tu ada satu ataupun ada dua. Ventral fin pun ada satu dan sekali lagi kat belakang ni kita ada satu lagi fin, nama dia apa? Caudal fins ataupun echo. Umum sebut echo tapi it's called caudal fins. Okay, so cikgu dah ingat catatan kenapa apakah masalah yang dihadapi oleh ikan terlebih dahulu untuk berenang dalam air kan. So for information yang pertama, ini tambahan maklumat yang buku teks awak tak info ni, tiba-tiba terus cerita bagaimana ikan berenang je. Okay, pertamanya adalah the water friction, water drag, water frictions. So bila ikan nak berenang dalam air ada geseran air dalam air itu, berlaku geseran air ya. So ini menyukarkan ikan untuk berenang. Itu masalah yang pertama, ada water friction. Jadi apakah adaptations ataupun characteristic of the fish to overcome the problem? So apa Allah ciptakan that fish? Okay, so to overcome that problem, the fish has bentuk badan dia berbentuk tirus. Bentuk tirus ataupun kita sebut apa dalam bahasa Inggeris dia? Lupa dah kata dia. Apa nak kata? Dia badan dia tirus depan dia bulat, belakang dia runcing. Nampak ni? Ni tirus lah ni. Allah, apa istilah dia? Apa istilah dia? Kalau nak kata badan tirus ni? Dah hilang pula perkataan bahasa Inggeris tu. Narrow. Bukan narrow. Astaghfirullahalazim. Jangan. Apa perkataan dia ni? Ya Allah, aduh. Okay, itu yang pertama, badan dia tirus lah. Tirus, streamline. Streamline. Susah betul nak sebut katanya. Streamline body shape. Yang pertama, streamline body shape. Okay, patah balik kat muka cikgu. Okay. So dia ada streamline body shape. You nampak apa? Nampak cikgu ke? Kelas? Nampak cikgu. Okay. So yang pertama, disebabkan ada masalah geseran dalam air tu, masalah yang utamanya geseran air lah. Okay, jadi Allah ciptakan apa? Badan ikan berbentuk tirus, iaitu streamline body shape. S-T-R-E-M-L-I-N
E, D. Okay, streamlined body shape. Badan berbentuk tirus. Itu depan dia bulat, belakang dia runcing. Okay, kenapa diciptakan macam tu? You belajar dalam fizik kan? So itu adalah untuk mengurangkan geseran air supaya ikan mudah berenang. Okay, to reduce water friction so that the fish can swim easily in the water. Okay, itu yang pertama. Okay, kedua, apa lagi ciptaan Allah kepada ikan supaya dia mudah berenang? Okay, as you can see, the fish has slimy coating. Okay, badan dia berlendir. Ini juga adalah to reduce the water frictions. Okay, dan yang ketiga, apa lagi ciri ikan? Dia punya scales, dia punya sisik. So kalau kita tengok gambar rajah, buku test awak tak keluar gambar rajah tadi. Okay, kalau kita tengok gambar ikan ni, mana ikan tadi? Ini ikan. Okay, contohnya ini ikan. Okay, tengok gambar rajah cikgu punya sisik. Ikan ni punya sisik, bla bla bla. Tengok semua orang tengok. Okay, dia buat macam mana ni? Okay, as you can see the scales adalah overlapping, bertindih-tindih and facing backwards. Okay, so fish diciptakan overlapping scales facing backwards. Kenapa? Juga to reduce the water friction during swimming. Okay, so itu dia adaptations of the fish to overcome water friction, water drag dalam air supaya dia mudah berenang. So ada 3 ciri dia tadi, the streamlined body shape, the slimy coating body and also the overlapping scale facing backwards. Okay, dalam masa yang sama ikan dibantu pergerakannya dengan pelbagai jenis fins, dorsal fins, ventral fins, pectoral fins, pelvic fins and also caudal fins. So untuk membolehkan ikan ni bergerak ke hadapan, kita akan fokus kepada caudal fins ataupun secara umumnya the tail, ekor dia. Kalau soalan tu bagi label, awak akan sebut sebagai caudal fin ya, bukan tail. So dalam manusia kita ada caudal vertebrae. So dalam fish pun ada caudal fins. Okay, jadi macam mana ikan boleh bergerak? Macam mana ikan nak bergerak? Nampak apa sekarang? Kelas? Nampak buku. Nampak? PowerPoint. Okay, so the movement of the fish is controlled by the antagonistic actions of the right myotome muscle and left myotome muscle. Okay, dengar betul-betul apa yang berlaku. Okay, so when the right myotome muscle contracts, the left myotome muscle relax. Okay, right myotome muscle contract, left myotome muscle relax. So what happened to the body? The body of the fish bend to the right. Okay, so cikgu nak you fokus. Ikan tu bila badan dia bengkok ke arah otot yang sedang contract. So when the right myotome contracts, left myotome relax. So the body bend to the right. Okay, dan seterusnya left myotome contract, right myotome muscle pula yang relax. So the body bend to the left. So what happened here? Bila berlakunya contractions and relaxation of the muscle secara alternately ini, so ini menghasilkan a waves, satu gelombang, wave of contractions and relaxation that will be passed down, from the myotomes on the other side of the body, from the head to the tail. Okay, jadi bila badan tu bengkok, dan akhirnya menyebabkan the tail itu push towards bahagian yang bengkok itu. Okay, maksud cikgu yang contract. So kalau right contract, right myotome contract, left myotome relax, the tail push to the right. When the left myotome muscle contract, right myotome muscle relax, the tail push to the left. So again, keluarkan yang contract, baru yang relax. Okay, jadi bila ekor itu melibas ke kiri dan ke kanan, dia terbengkok disebabkan oleh contraction of the muscle dan akhirnya berlakunya libasan ekor ke kiri dan ke kanan.
Okay, ini menyebabkan berlakunya apa tu? Ekor tu akan push the water backwards and also sideways dan akhirnya akan menyebabkan the fish to move forwards. Okay, so konsep dia kalau kita tengok gambar rajah ni, kenapa macam ni terbengkok sebelah sini? Sebab maksudnya ikan otot di sebelah sini lah yang sedang contract. Okay, dan seterusnya. Jadi macam mana kita tahu bukti ekor otot sedang contract? Kalau cuba bagi ke rata rentas myotoc muscle, so awak tengoklah kalau dia lebih shorter and thicker, maksudnya part itulah sedang contract. Kalau dia ada part tu dalam keadaan longer or thinner ataupun dalam keadaan umum biasa, so itu dalam keadaan relax. Kalau contract, dia mesti dalam keadaan shorter and becomes thicker. Faham tak ni kelas? Oh kelas, ada tak? Boleh faham tak cikgu sebut ni? Okay, tadi disebabkan oleh the opposite actions carried out by the myotoc muscles. Okay, so point awal kat sini utamanya disebut right myotoc muscle contract, left myotoc muscle relax. Okay. Apa cikgu tak tahu kenapa tes awak kata right contract, left relax, tail pergi ke left. Itu kan pergi ke right, ikut direction otot yang sedang contract. Ini yang cikgu belajar sebelum ni Okay. Apa tu bunyi tung. Ada baru masuk ke lagi? Itulah dia kan. Okay, so itu tentang ikan Okay, dalam masa yang sama, ikan ni dia berenang ke depan dia push forward. So thrust itu akan terhasil bila berlakunya the beating of the tail right and left. So ikan akan bergerak ke hadapan. Tapi dalam masa yang sama, ikan tu boleh terubah pergerakan dia tak boleh berenang ke depan. Dia mungkin tergolek, terpesong, terjunam dan sebagainya. Jadi ini disebabkan oleh kegagalan sirip-sirip yang diciptakan tu tadi Jadi cikgu sebut tadi bahawa kita ada sirip, pelbagai jenis sirip tadi. Jadi cikgu nak buat catatan sirip yang penting kat sini, semua pun penting sebenarnya. Okay, jadi yang penting sirip yang memberi kestabilan kepada ikan supaya dia tak tergolek adalah sirip yang di bahagian tengah-tengah, iaitu dorsal fin and ventral fin. Dia betul-betul ke atas dan tengah kan. So the dorsal fin and ventral fin ni dia provide stability to the fish to prevent the fish from rolling, tergolek ke bawah. Okay, itu untuk peranan dorsal fin and ventral fin. Okay, manakala untuk control the pitching ataupun the pitching ni apa the junaman daripada ikan tu terjunam jatuh ke bawah bila dia berenang macam dolphin. Okay, dia ni daripada terjunam terus ke dasar sungai, dasar whatever dasar sumber air tu. Okay, jadi untuk memberhentikan dia daripada terjunam from the pitch ke bawah tu adalah the pelvic fins. Okay, dan juga the pelvic fin and also pectoral fin, iaitu sirip yang berpasangan tu tadi, pectoral and pelvic. Okay, so dalam masa yang sama, the pectoral and pelvic juga dia mengawal sideway movement ataupun mengelakkan daripada berlakunya yawing, terpesong. Okay, dibantu juga dengan dorsal fin and also ventral fin. Jadi bila ikan tu nak ubah haluan dia, nak belok ke kanan ke kiri, dikawal oleh pelvic fins and also ventral fins, pelvic fin and also pectoral fins. Dalam masa yang sama nak mengelakkan ikan tu daripada sebagai break orang kata daripada dia terjunam, juga dikawal oleh pelvic fin and pectoral fin. So penting pelvic and pectoral tu yang berpasangan, tak ada dua-dua tu. Okay, dan sekali lagi saya sebut untuk kestabilan ataupun nak elakkan daripada berlakunya golekan, rolling, so itu dikawal oleh dorsal fin and also ventral fins. Okay. Okay, so itu adalah untuk pergerakan ikan. Okay, next kita pergi pula kepada yang berikutnya, iaitu apa ni?
Oh, tak ada burung ke? Ni. Okey, yang berikutnya adalah kalau kita ikut buku test awak, tengok buku test awak, itu adalah pergerakan untuk locomotion untuk burung. Burung pula So burung pula. Susah ni, tak ada bahaya. Okey. So gambar pun agak blur, tengok dalam buku test awak juga. Okay. So untuk burung, the antagonistic pairs muscle that control the movement of the wings of the birds is called pectoralis minor muscle and pectoralis major muscle. Ni ada dua ni, nampak ni. Okay, yang kecil ni nama dia adalah pectoralis minor muscle. Yang lebih besar ni disebut sebagai pectoralis major muscle. Pectoralis minor, pectoralis major. So dua otot ini adalah otot antagonistik, yang akan melakukan pergerakan terhadap sayap burung. Jadi burung terbang disebabkan oleh sayapnya diturunkan dan dinaikkan. Jadi kita tengok apa pula nama, siapa yang carry out the action untuk menurunkan sayap ataupun menaikkan sayap. Okay, so untuk burung, cikgu tanya, burung nak terbang, nak terangkat, kalau burung tu dekat atas tanah, dia nak mengangkat diri dia, nak mengangkat, terangkat, sayap turun ke sayap naik? Naik. Cuba fikir. Mana? Okay, nampak cikgu? Nampak cikgu balik kan? Nampak cikgu. Okay. Nak naik, turun burung tu nak terbang, nak daripada tanah, nak terangkat, nak mengangkatkan diri dia. Sayap dia macam ni ke? Sayap dia macam ni ke? Atas ke bawah? Atas cikgu. Ini konsep fizik tau. Di atas. Nak macam ni ke baru burung tu terangkat? Macam ni ke burung tu terangkat badan dia? Masa burung tu turunkan sayap dia, baru dia naik. Macam mana? Masa dia turunkan sayap tu baru dia naik ke atas. Ya. Okay. So bila sayap diturunkan baru dia terangkat. Okay. Bukan macam ni tau. Macam ni dia tak terangkat lagi. Bila dia turunkan sayap baru dia akan produce uplift force yang menyebabkan dia pun terangkat kan. Okay, so baliklah kepada PowerPoint kita tadi. Mana pula tadi? Okay, jadi sekali lagi kita ada pectoralis minor, pectoralis major. So kalau awak tengok kat buku test awak pun, buku test awak, awak tengok ya, otot pectoralis minor and pectoralis major tu dia hujung dia sekali lagi bila ni otot, ini tulang. So tengah-tengah ni apa ni? Ini tendon. Okay, so kalau ini otot, ini tulang tadi. So yang ini adalah tendon. Ni tendon. Tendon adalah yang menghubungkan otot kepada tulang Okay, jadi untuk menurunkan sayap burung, the pectoralis major contracts, pectoralis minor relax. Again, for the downwards movement of the wings, pectoralis major contracts. Okay, yang ni yang contract ni, yang besar ni yang contract. Pectoralis minor relax. Okay, jadi what happen? Bila pectoralis major contract, pectoralis minor relax, ini menyebabkan the wings pull downwards, ataupun menghasilkan downstroke movements. Dan bila pectoralis minor pula contract, pectoralis major relax. So the wing is pulled upwards ataupun upstroke movements. Boleh faham tak kelas? Boleh tak ni? Kelas? Boleh teacher. Okay, jadi turun sayap tadi pectoralis major contract, pectoralis minor relax. Okay, kalau tadi cikgu sebut ikan berenang dalam air ada masalah dia iaitu water drag, water frictions.
burung nak burung nak terbang dekat udara pun ada masalah dia, which is air friction, geseran udara. Okay. Jadi apakah ciri-ciri penyesuaian burung yang Allah ciptakan supaya dia boleh terbang dekat udara dengan mengurangkan geseran-geseran tu? Buku teks awak tak cover ni. Cikgu sebut juga. Awak buat catatan. Semua tak ada dalam info buku teks awak ni. Okay, buat catatan. Apakah ciri-ciri penyesuaian burung untuk membolehkan dia terbang ke udara bagi mengatasi masalah air friction tu tadi, geseran kan? Okay, pertama, seperti badan ikan iaitu streamline body shape, burung pun diciptakan begitu. Badan dia besar, bulat kat depan, atas, runcing di bahagian belakang. Kalau awak tengok gambar-gambar burung kartun ke apa, belakang dia runcing. So that is called ataupun dalam bahasa Melayu dia disebut sebagai tirus, berbentuk tirus, the narrow at the end. Okay, so the birds also has streamline body shape. Okay, untuk apa? To reduce air friction during flying. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, apa lagi ciri yang diciptakan? Okay, so apa lagi nak kata? It has wings dia, wings. Kalau kita tengok wings burung ni bentuk macam mana ya kelas? Belajar dalam fizik, bentuk sayap burung. Kelas cepat. Zero. Macam mana nak bagi dia boleh lagi bergerak lebih laju? Apa yang belajar dalam fizik? Aerodynamic. Okay. Aerofoil wings. Bukan aerodynamic. Aerofoil wings. Okay. So dia punya sayap dia berbentuk aerofoil. So ini juga dapat mengurangkan geseran di udara dan membolehkan burung terbang dengan lebih laju. Okay. So itu yang kedua. Ciri sayap dia berbentuk aerofoil. Okay, badan dia tadi berbentuk streamline. Okay, lagi apa? Disebabkan bila dia terbang dekat udara, Pak Fajar, kita tengok muka cikgu lah kan, you all. So bila dia terbang kat udara, kadang-kadang tu akan berlakunya hujan kan. So bila hujan, burung tu basah. Nanti bila basah, badan dia berat. Tapi dia berat tak? Dia basah tak? Tak. Kenapa? Dia kalis air. Sebab? Wing dia kalis air. Apa yang kalis air? Wing. Feather. Feathers. Bukan dia punya hair. Okay, bukan bulu itu hair. Bulu pelepah. Feathers. Okay. So Allah ciptakan the burung has waterproof feathers. Okay, bulu pelepah dia waterproof, kalis air. Untuk apa? Supaya dia tak menyerap air. Jadi dia takkan rasa berat, badan tak berat. Jadi dia mudah nak terbang. Okay, itu ciri yang lain. Okay, lagi apa? Okay, untuk membolehkan dia terbang dengan mudah, dia boleh terangkat dengan mudah, Allah ciptakan the birds, okay, they have internal organs yang kebanyakannya dalam single form. Satu-satu je. Okay, kalau kita manusia, kita ada a pair of lungs, kita ada a pair of testes, a pair of kidney, a pair of ovaries, kan? Tapi Allah ciptakan untuk birds, semua internal organ dia is in single form. Satu saja. Kidney satu, paru-paru satu, itu satu, ini satu. Kenapa satu-satu je? Sebab dia tak berat. Supaya Dia jadi ringan. badan dia jadi ringan. Supaya dia tak jadi berat. Okay, kalau dua semua tu nanti badan dia berat. So that Allah ciptakan hanya satu saja dalam keadaan tunggal, dalam jumlah yang tunggal bagi setiap organ dalaman dia, supaya memberikan badan dia lebih ringan. So bila dia lebih ringan, dia mudah terangkat untuk terbang. Okay, so itu antara ciri-ciri penyesuaian burung untuk membolehkan dia terbang. Okay, dan juga sebut tadi macam mana burung tadi terbang disebabkan downstroke and upstroke movement of the wings. Jadi nak terangkat terlebih dahulu, the wings mesti diturunkan. Jadi the pectoralis major contract, pectoralis minor relax. So the wing is pulled downwards. So bila pull downwards, okay, you belajar dalam fizik, okay, bila sayap diturunkan ke bawah, tekanan udara lebih tinggi di bahagian atas sayap ke bawah sayap?
air pressure. Sayap turun. So the air pressure lebih tinggi di bahagian atas atau di bahagian bawah? Bawah. Bawah. Okay, so bila bila sayap turun, maka the air pressure di bahagian bawah sayap lebih tinggi. That's why dia menghasilkan up thrust. Menghasilkan thrust ke atas. Sebab itu burung akan terangkat. So bila terangkat, dia pun terbanglah ke udara. Okay, so itu konsep ya. Sebab itu kerana terra, fizik, chemistry dalam biologi ni semuanya sangkut-sangkut ya, sangkut paut ya. Okay, jadi itu. Okay, so soalan cikgu. Banyak juga cikgu cakap ni, cikgu cakap banyak juga ni ya. Okay, nanti tengok gambar raja ni. Ni nama ni kat sini ni. Okay, ni tendon tau, ni tendon. Tak payah cikgu ambil bawah ni je lah. Okay, ni tendon ya, tendon. Tendon siapa ni? Tendon bagi pectoralis major muscle. Okay. So my questions, what happen if the tendon of this muscle contract pula. Damage. Apa benda je sebut ni? What happen if the tendon of the muscle here, okay, muscle apa ni? Pectoralis major, damage. So what is the answer? Tendon kat sini. Tendon untuk otot ni rosak. So what happened to the movement of the birds? Macam semalam. Spesifikkan jawapan kita. Apa dia? Kelas? Apa yang berlaku kepada pergerakan burung tu jika tendon untuk otot pectoralis major tu rosak? Tendon, ingat tendon adalah tisu yang hubungkan otot kepada tulang. Tulang apa kat gambar Rajan tunjuk ni? Mana gambar Rajan tadi? Tulang apa ni? Ni apa nama tulang dia lebih kat gambar ni? Ni humerus. Ni tulang humerus. Okay, sayap burung pun nama dia humerus. Okay. Sebenarnya yang ini coracoids. Ini coracoids, ini humerus. Putih sawar sebut tak nama tulang tu? Tak ada juga. Okay, so senang cerita kat tulang lah. Tulang ni lah. Okay. Jadi apa yang berlaku kelas jika tendon of that pectoralis major muscle damage? Anyone? Cepat. 3 minit lagi. Kelas. Polyphos cannot be transmitted to the muscle, to the pectoralis major muscle. How come the pulling force cannot be transmitted to the muscle? Muscle yang produce that pulling force. Astagfirullahaladzim. Cannot transfer to the wing. to the wings, to the bones of the wings. Okay, kalau kita tahu gambar aja tadi, bones of the wings ni nama dia humerus. Okay, yang panjang ni humerus. Yang pendek ni nama dia coracoids. Buku test awak tak cover poin-poin ni, cuma tak tahu lah apa masalah dia. Okay, C-O-R-A-C-O-I-D. Yang ni nama dia coracoids. Yang ini nama dia humerus. So, kalau awak tak tahu nama tulang tu, sebut je lah to the bones. Okay, jadi apa masalah sekarang ni bila the tendon of the muscle ini damage? Sekali lagi, kelas? Polyphos cannot be transmitted to the bone. Daripada otot mana? From pectoralis major muscle. Okay, so the pulling force that produced by the contractions of that pectoralis major muscle cannot be transferred, cannot be transmitted to the bones. So what? So Wing cannot move. Wings cannot. So cannot move. Move ke mana? Move ke bawah. Ke bawah. Yes, the wings cannot be pulled downwards.
Okay, the wings cannot produce downstroke movements. Jangan sebut bird tak boleh terbang. Birds cannot fly. Salah. Cikgu bagi jawapan, cikgu tanya spesifik. Tendon untuk otot itu. Okay, as you know, kalau otot itu contracts, okay, actually the pulling force akan ditransmit, okay, oleh tendon to the bones. That's why the wings of the bones tu akan pull downward. Menyebabkan wings turun ke bawah. Siapa yang pindahkan the contraction force ni? The tendon. Okay. Jadi bila pectoralis major contract, pectoralis minor relax, sayap turun ke bawah sebab telah dipindahkan daya tarik daripada pengecutan otot pectoralis major kepada tulang dekat sayap tu. So sekarang ni contohnya kalau tendon tu rosak, apa yang berlaku? Kena sebutlah the pulling force tadi yang dihasilkan oleh contraction of the pectoralis major muscle cannot be transferred ataupun cannot be transmitted to the bones, menyebabkan the bones ataupun the wings cannot be pulled downwards. So cannot produce downstroke movements. Okay, kena spesifik macam tu. Tak boleh kata the birds cannot fly. Faham? Faham tak ni? Faham tak? Boleh? Boleh teacher. So jawapan kena spesifik ya. Macam semalam ya. Cikgu tanya kan, apa yang berlaku jika tendon tu rosak? Kena sebut tangan tak boleh bengkok ke, tangan tak boleh lurus ke, tangan tak boleh bergerak. Tak boleh macam tu. Tengok di manakah kedudukan tendon tu. Tendon untuk otot yang mana, yang menghubungkan otot yang mana kepada tulang yang mana. So kena tengok semua tu. Okay. So sekali lagi untuk burung, nama antagonistic muscle dia ialah pectoralis major, pectoralis minor. So untuk produce downstroke movement, pectoralis major contract, pectoralis minor relax. Okay, gambar raja tu major tu yang lebih tebal, minor tu yang nipis sikit tu. Okay, untuk ikan tadi right myotonic muscle, left myotonic muscle. Okay, next kita pergi kepada yang berikutnya, haiwan yang berikutnya. Siapakah lagi? Iaitu the what? The grasshopper. Grasshopper. Okay, gambar sama seperti awak ya. So for the locomotion in earthworm, okay, so earthworm adalah haiwan yang mempunyai hydrostatic skeleton. Ya, remember dia rangka dia dibina daripada cecair dalam badan dia. So cecair yang wujud dengan tekanan cecair yang wujud dalam badan dengan wall of the earthworm ini menghasilkan tekanan yang disebut sebagai tekanan hydrostatik. So tekanan hydrostatik inilah yang memberikan bentuk kepada earthworm itu ya. Okay, so untuk earthworm, the antagonistic muscle of the earthworm is called circular muscle and longitudinal muscle. Circular muscle and longitudinal muscle. Circular maksudnya otot membulat, longitudinal muscle otot membujur. Ni dalam bahasa Melayu dia. Okay, so kalau kita tengok macam mana keratan rentas dia. Okay, so yang macam ring ini, ring yang bentuk ring. Okay, so yang ring, so itulah circular. Kalau yang melintang itu adalah longitudinal. Okay, so kita tengok gambaran jadi, kalau kita tengok betul-betul, nampak dia punya alur tu. So kalau melintang, ini adalah otot longitudinal. Yang bentuk macam cincin, ini disebut sebagai circular muscle. Jadi dua otot ini akan mengawal pergerakan earthworm. Okey, macam mana pula earthworm bergerak? Macam mana pula dia bergerak? Sama juga buku tias awak point dia ni semua ni buku tias awak dia tengok. Okey, so kalau kita tengok ada part become shorter and thicker, ada part become longer and thinner. Apa yang berlaku tu? Kenapa jadi macam tu? So disebabkan oleh tindakan otot-otot antagonistik of the earthworm tadi. Okay, so kita fokus kepada yang bahagian depan ni. Kenapa bahagian depan ni boleh nampak gemuk ataupun nampak tebal dan nampak lebih short compared to bahagian belakang. Okay, sebelum tu cikgu beritahu, di bawah badan earthworm ni kita ada bristles ataupun bulu-bulu halus yang membantu movement of the earthworm ini, okay, which is called as chaetae. Chaetae, C-H-A-E-T-A-E. C-H-A-E-T-A-E, chaetae. So chaetae ni adalah orang kata kaki dia lah, tapi tu kan kaki dia, kaki lah. Okay, dia punya bulu-bulu halus tu lah, bristles.
Okay, di bawah badan earthworm yang akan grip the ground. Okay. Okay, so kita fokus pada part ini terlebih dahulu. So this is bahagian ni. Okay, depan disebut sebagai anterior, belakang disebut sebagai posterior. Jadi earthworm ni bergerak, dia akan bergerak, cecair akan ditolak daripada belakang ke depan menyebabkan dia pun tertujah ke depan. So dia akan bergerak daripada belakang ke depan ya. Okay, so kalau kita tengok kat part anterior ni apa saja, cecair ni akan sebenarnya macam ni, cecair ni akan macam mana nak kata dia ditolak macam ni. Macam mana nak kata kena duduk depan mata you all kan. Kalau you all ambil air botol, kelas ambil air botol kan, you all kocakkan dia ke depan ke belakang. So kalau dia daripada belakang dia akan tertolak ke depan, air tu akan tertujah ke depan, barulah earthworm ni pun bergerak ke hadapan ya. So bila dia berlakunya pergerakan otot ini, action of the otot, okay, the cecair ini akan bergerak ke belakang, lepas tu tertolak ke depan. So earthworm pun bergerak ke depan. Confuse tu. Tak apalah, nanti kita jumpa nanti. Cikgu tunjuklah dia punya analogi. Okay, jadi kita fokus pada part ni terlebih dahulu. Kenapa boleh bagi nampak macam gemuk dan juga pendek? Okay, so kat this part what happened? The body of the earthworm becomes shorter and thicker. Why? So at this point, the longitudinal muscle contracts, circular muscle relax. So dia nampak part yang bila dia menebal dan memendek, maksudnya otot longitudinal muscle sedang contract, circular muscle relax. Okay, so what happened to the body of the earthworm? The body of the earthworm becomes shorter and thicker. Longitudinal muscle contract, circular muscle relax. Earthworm becomes shorter and thicker. Okay, next. Dekat bahagian ni pula what happened? Okay, so bila part shorter and thicker tu, okay, menyebabkan the KT, okay, at the posterior part of the body ni anchor to the ground. Okay, and the KT at the anterior part of the body pull off the ground. Ni yang berlaku. Okay, next. Bahagian yang menipis ni pula. Okay, ni kenapa jadi macam ni? Circular muscle contract, longitudinal muscle relax. Circular muscle contract, longitudinal muscle pula yang relax. So earthworm becomes longer and thinner. Jadi fokuskan bila dia shorter and thicker itu maksudnya longitudinal yang contract. Kalau dia thinner and longer itu circular muscle yang contract. Okay, so dalam masa sama kena pastikan bila ini contract, yang satu lagi sedang relax lah ya Pak Peja. Ayat awak kena serentak tau. Okay, jadi what happen? So bila the circular muscle contract, longitudinal muscle relax, the earthworm pun become longer and thinner, and then menyebabkan the anterior part of the earthworm extends forwards. Okay, and then the KT at the anterior body ataupun anterior segment of the earthworm anchor the ground, manakala the KT at the posterior part of the segment of the body release ataupun release dia punya KT yang sebelum ni mencengkam kat tanah. Okay, dan seterusnya what happen? The posterior segment shorten bla bla is pulled to the front. Jadi earthworm pun bergerak ke depan, ke depan. Okay, so untuk earthworm ni jangan kelang kabut fikir apa-apa. Yang penting awak kena tahu, kalau soalan tu tanya apa yang berlaku kat part ni, kenapa jadi macam ni, so kena tahulah. So kalau dia bengkak maksudnya bukan bengkak, kalau dia jadi shorter and thicker maksudnya longitudinal contract, circular muscle relax. Part yang dalam keadaan thinner and longer tu itu disebabkan oleh
circular muscle contract, longitudinal muscle relax. So sekali lagi cikgu sebut kena keluarkan yang contract dulu baru relax. Yang contract dulu baru relax. Okay, dan jawapan awak. Okay, so itu nama otot antagonis untuk earthworm, circular muscle, longitudinal muscle, dan pergerakan earthworm dibantu oleh bristles which is called KT, which will hold or grip the ground. Okay. Okay, now the last one untuk haiwan yang lain kita juga ada grasshopper. Grasshopper. So for information, grasshopper ni dia bergerak dalam banyak cara. Okay, ada crawling, ada jumping or hopping, ada flying. Okay, so kita fokus untuk bagaimana dia leap ataupun dia jump. Okay, so untuk grasshopper, the antagonistic muscle of the grasshopper is called flexor muscle and extensor muscle. Flexor muscle, extensor muscle. So these muscles attached to the exoskeleton of the grasshopper. So remember, grasshopper is insects, so it has exoskeletons. Okay, jadi mana nak tahu mana tu flexor or extensor ni? Tengok tadi flexor bawah, extensor atas. Okay, flexor bawah, kalau kaki burung tu, kaki grasshopper, extensor di bahagian atas. Buku test awak muka surat 276 ya, buku surat 276. Tengoklah buku test awak tu lebih cantik ni. Ni dia punya bahan tak jelas gambar dia. Okey, jadi bagaimana berlakunya pergerakan grasshopper. So kalau kita tengok dia punya kronologi dia. Okay, so sebelum grasshopper nak jump, kaki dia perlu dibengkokkan, perlu dilipatkan terlebih dahulu kepada badan dia. Okay, jadi agaknya nak lipatkan kakinya, nak lipat, ni tadi kena asal dia kelas, tengok semua. So kalau nak lipat, otot yang manakah yang akan contract? Flexor ke extensor? Nak lipatkan kaki grasshopper ni. Agak-agaknya Flexor. yang mana? Flexor. Flexor. Okay. So the flexor muscle contract. So what happened to the extensor muscle? Relax. Relax. When the flexor muscle contract, extensor muscle relax. So ini menyebabkan the leg akan pull towards the body. Okay, the leg pull towards the body dan menyebabkan the leg is folded. Yes, leg folded dalam bentuk seperti huruf apa ni? Z shape. Z shape. Okay, so when the flexor muscle contract, extensor muscle relax, menyebabkan the leg pull towards the body. Okay, ataupun menyebabkan the hind leg is in the position of Z shape. Okay, dan seterusnya grasshopper pun ready nak jump lah. Okay, itu mula-mula kaki dia bengkok dulu, lipat dulu. Okay, next gambar rajah ni pula. Ni lipat. Sekarang ni kaki dia apa ni? Kelas, orang nampak kaki dia apa ni? Gambar cikgu tunjuk ni. Lipatkan lagi ke kaki ni? Ni tadi lipat. Ni Tak lipat. tak lipat tu apa maksudnya? Straight. Tadi bengkok, sekarang Straighten. straighten. Yes, lurus. Okay. Jadi nak luruskan kaki, otot yang mana yang kena contract? Extensor. Extensor muscle contract, flexor muscle pula relax. Okay. Extensor muscle contract, flexor muscle relax. So bila extensor muscle contract, flexor muscle relax, the leg become straightened. Dan akhirnya menyebabkan the leg jerk forwards, jerk backwards ke belakang, okay, dan propel the grasshopper forward and upwards into the air. Okay, tu bagaimana grasshopper terbang di udara.
So mula-mula kaki grasshopper tu mesti dibengkokkan. Jadi nak bengkok, the flexor muscle contract, extensor muscle relax, menyebabkan the hind leg is folded into Z shape and the grasshopper is ready to jump. Dan seterusnya the extensor muscle pula contract, the flexor muscle relax, menyebabkan the hind leg jerks backwards, okay, and propel the grasshopper forwards and upwards into the air. Okay. Okay, so kalau gambar raja ni kan sebutlah dia ke depan dan ke atas. Okay. So setiap gambar ni kena tahu apa mekanisme yang berlaku Jadi waktu dia dah propel upwards and forwards, lepas tu barulah grasshopper ni akan terbang menggunakan dia punya wings. So wings ni pula dia akan bergerak disebabkan oleh contractions and relaxation of the abdominal muscles yang terdapat pada badan grasshopper. So kita tak fokus pada macam mana sayap tu turun naik untuk grasshopper, kita fokus bagaimana kaki dia nak propel, dia nak jump dia nak jump. Okay, jadi so cikgu nak tanya, extensor dengan flexor ni kalau kita tengok persamaan dengan kita punya bicep and triceps, siapa serupa dengan siapa? Kelas bicep and tricep. Kalau kita ingat bicep, tangan kita punya otot tangan tadi, okay, jadi kalau agaknya bicep dia punya action sama dengan flexor ke dengan extensor? Flexor. Flexor. Bicep flexor. Okay, fikir cepat. Bicep flexor. Bicep flexor. Bicep dengan Flexor. bicep dengan Flexor. flexor. Okay. Tricep dengan Extensor. extensor. Okay. Jadi daripada perkataan flexor dengan extensor tu pun kita dah nampak dia punya kesan Extensor maksudnya dia akan extend. Extend maksudnya kaki dia lurus lah. So lepas tu nama dia extensor. Flexor maksudnya dia flex maksudnya lipat. Okay, dia akan jadi folded. Okay. Jadi bila flexor yang contract maka kaki pun folded. Okay, kalau extensor yang contract kaki akan straighten. Jadi kalau kita tengok dalam tangan tadi bicep contract, tricep relax, tangan bengkok. Kalau tricep pula contract, bicep pula relax, tangan lurus. Bapak Jan, istilah nama-nama otot ni kena hafal kena hafal Okay, so itu untuk apa? Untuk grasshopper, extensor muscle and flexor muscle. Untuk earthworm, circular muscle, longitudinal muscle. Untuk birds, pectoralis major muscle, pectoralis minor muscle. Untuk fish, right myotor muscle, left myotor muscle. Untuk humans, bicep muscle, tricep muscles, bicep femoris muscle, quadricep femoris muscle. Itu kat kaki itu cuba cari sendiri maklumat. Okay, ada masa lagi ke? Lagi sikit masa Okay, kita terus pergilah kepada health issue yang related to the ni. Okay, habis untuk locomotion, mechanism bla bla bla. So cuba pergi terus kepada masalah-masalah yang berkaitan tentang musculoskeletal system. Okay, maksudnya yang berkaitan dengan otot dan juga rangka lah dan tulang Okay, buku tasawuf, tengok buku tasawuf buku 177. So ada gambar kat situ jelas. Yang ni hanyalah dia punya ni sikit info ni je. Okay, so kat gambar buku tasawuf tu sangat jelas Okay, pertama kita ada penyakit bernama osteoporosis. Osteoporosis. So this is the disease that caused by the lack absorption of calcium ions by our bones. So the bones become stronger, become harder bila penyerapan kalsium lebih tinggi oleh tulang. Tulang tu umum tulang sebenarnya tisu sel-sel tulang tu. So sel-sel tulang tu akan menyerap kalsium menyebabkan struktur tulang itu lebih keras, lebih kuat. Jadi individu yang kurang pengambilan kalsium menyebabkan kurang penyerapan kalsium dalam tulang dia, menyebabkan tulang dia jadi weak. Okay.
So the bones yang kurang absorption of the calcium menyebabkan the bones become porous. Porous. P-O-R-O-U-S. Porous bone. So porous tu maksudnya apa? Berliang. Berliang. Ada tak tadi gambar ni? Tadi gambar ni? Ni gambar dia. Okay. Okay, so tengok. So this is normal bones. Kalau osteoporosis, nampak ada lagi lubang-lubang kecil. Bukan sebut lubang, ni bukan lubang. Nama dia liang. So kita panggil dia sebagai porous bones. So individu yang mengalami osteoporosis, they have porous bone. Cikgu ulang banyak kali ni. So tulis nama dia punya simptom tu. Tulang dia berporous, berliang. Okay, bukan hollow. Okay, untuk hollow ni tadi cikgu nak sebut juga. Salah satu lagi adaptation untuk birds, untuk dia terbang higher adalah hollow bones. Kalau birds. That's why kalau makan burung puyuh ke apa ke, kalau gigit tulang dia kosong je, okay, hollow supaya dia lebih ringan selain daripada ada single internal organs. Tambahan untuk burung tadi. Okay, jadi untuk manusia kalau kurang penyerapan kalsium, tulang dia menjadi porous, bukan hollow, porous bones. Okay, so ini keadaan porous bone disebabkan lack absorption of calcium ion, termasuklah juga vitamin D pada peringkat awal. Jadi apa yang berlaku kepada tulang yang porous ni? Menyebabkan the bones become weak. Okay, dan seterusnya the bones mudah jadi brittle, bengkok, weak, lemah, soft, lembut. Okay, buku tasawuf aku dapat apa lagi ni? Ada 10 kali. Dan juga easily break. Okay, it can break easily. So disebabkan kurang penyerapan, disebabkan kurang penghasilan tisu-tisu tulang, okay, yang disebabkan oleh menghasilkan tisu-tisu tulang tadi perlukan kalsium. Ya, Bapak Jah? Okay, may I know di manakah kita mendapatkan sumber kalsium? Milk. Okay. Ataupun dairy products. Okay. Jadi osteoporosis yang utama tadi disebabkan deficiency ataupun lack of calcium, termasuklah phosphorus and also vitamin D. And for your information, osteoporosis, kita sebut benda ni sebelum ni kan, okay, lebih tinggi risiko untuk dihadapi oleh women yang telah mengalami menopause. Okay, so pada usia yang sama, jika kita ambil lelaki dan perempuan umur yang sama 50 tahun, tapi perempuan yang berusia 50 tahun lebih mudah mengalami osteoporosis berbanding lelaki yang umur yang sama. Kenapa? Kita bincang benda ni sebenarnya, apa yang berlaku? Kenapa bila perempuan itu telah mengalami menopause, dia lebih mudah mendapat osteoporosis? Tulang dia rapuh. Boleh sebut fragile tak? Fragile bones. Fragile apa? Fragile apa ya dalam bahasa Melayu? Tulang? Rapuh. Dulu tak boleh guna perkataan fragile. Kita selalu guna perkataan fragile tak? Entahlah, ada tak perkataan fragile? The bone become fragile. Ada? So kita pilih the bones become porous, the bone become weak, brittle ataupun break easily. Itu simptom dia. Sekali lagi kita ni, kenapa? Kalau perempuan tu mengalami menopause umur 50 tahun dan ke atas, lebih mudah mengalami osteoporosis berbanding lelaki. Why? That's why kalau tengok elan-elan susu, Anlin lah apa semua tu, perempuan sebagai model dia untuk mengambil susu Anlin Gold. Yeah. So kenapa agaknya? Apa yang berlaku? Ingat tak cerita dia? Dah hilang ingatan dah semua. Alzheimer. Semua nak kena Alzheimer dah, kurang neurotransmitter acetylcholine dah semua. Okay, so ingat Bapak Jah, bila mencapai menopause, perempuan yang menopause maksudnya apa? The level of the sex hormone dia dah berkurang. Okay, antara hormon estrogen dan progesterone, okay, dua hormon ini sangat penting sebab paling utamanya adalah estrogen. Estrogen penting untuk membantu penyerapan kalsium dalam tulang badan perempuan. Okay, so bila perempuan telah mencapai menopause, the level of the estrogen hormone
decrease. So bila decrease menyebabkan the absorption of the calcium, okay, and also phosphorus by the bones also decrease. Okay, dalam masa yang sama kita tahu bahawa bila perempuan sebelum dia mencapai tua tadi, kalau dia mengandung, the calcium yang terdapat dalam tubuh badannya dan tulang dia diguna pakai for the formation of the bones of the fetus. Okay, dah kurangkan dia punya jumlah kalsium dalam tulang dia. Lepas tu penyerapan kalsium pula berkurang bila menopause sebab aras hormon estrogen dia rendah. Kan? So hormon estrogen ni penting sebab dia yang membantu tulang untuk menyerap kalsium tu tadi. Jadi bila kurang hormon estrogen, kuranglah penyerapan kalsium. Okay, that's why perempuan yang mengalami menopause, telah mencapai peringkat menopause disebabkan the low level of estrogen menyebabkan less absorption of calcium, so menyebabkan mereka mudah menghadapi penyakit osteoporosis. Jadi untuk overcome the problem, that's why doktor akan advise supaya mengambil lebih banyak minuman yang kaya dengan kalsium. So kena sebutkan tu, kalau tu what is your suggestions? So dia kata drink milk je, drink milk. Kena sebut drink more milk ataupun increase the intake of the calcium ions ataupun calcium, okay, and also phosphorus. So mungkin daripada minuman, mungkin daripada supplements. Yang penting tingkatkan pengambilan kalsium. Kena sebut tingkatkan. Minum lebih banyak susu yang kaya dengan kalsium. Macam tu baru dapat markah. Kau kata minum susu je, ambil kalsium je. Tak boleh sebab kita semua pun akan mengambil nutrients itu. Cuma jumlah yang diambil tu macam mana. Jadi untuk perempuan yang mengalami menopause pun disebabkan dah sikit kalsium dia, kita kena sebut banyakkan pengambilan kalsium. Okay. Jadi so itu yang berlaku bagi perempuan yang mengalami menopause sebab kurang hormon estrogen tu tadi, ya kan, dan juga disebabkan oleh banyak calcium loss during formations of the bone of the fetus during pregnancy. Okay, so itu osteoporosis. So ingat Papa penyakit tadi disebabkan oleh lack of absorption of the calcium ataupun phosphorus and also vitamin D. Jadi macam ni kita nak treat the disease osteoporosis, kenalah consume sufficient ataupun more calcium and phosphates and also vitamin D. Itu yang pertama. Lagi kita buat apa? Okay, supaya apa? Kita boleh increase the bone mass. So bila kita tambahkan pengambilan calcium and phosphorus and also vitamin D, menyebabkan more formations of the bone tissue, so that menyebabkan the increase of the bone mass. Okay, Papa Jas, sebenarnya penyakit osteoporosis secara umumnya ialah penyakit di mana the bone mass decrease. Okay, jisim tulang berkurang. Kenapa jisim tulang berkurang? Disebabkan kurang penyerapan kalsium ataupun phosphorus ataupun vitamin D. Itu yang poin utama dia. The bone mass decrease disebabkan lack of calcium ataupun phosphorus ataupun vitamin D dan menyebabkan tulang become weak ataupun easy fracture ataupun brittle ataupun porous, okay, ataupun easily break tadi you sebut, ya. Jadi kita bila soalan tu tanya, cadangkan awak kena sebut kenapa awak kena ambil benda ni tadi. So kena sebut tadi lah, okay, to consume more ataupun sufficient calcium or phosphorus ataupun vitamin D. Untuk apa? To increase the bone mass. Itu yang pertama. Lagi untuk buat apa? Apa yang cadang kita? Carry out ataupun do exercise regularly. Okay, untuk apa? To strengthen the muscle and bones. So you punya cadangan buat apa? Carry out ataupun do exercise regularly. So kena underline perkataan regular. Jangan kata do exercise je. Exercise macam mana? 20 minit ke? 30 minit ke? Setiap hari ke? Setahun sekali ke? Sangat umum. Jadi kena sebut, okay, exercise secara regular. Ataupun kena sebutlah kena sebut perkataan regular, boleh sebutlah okay 20 minit setiap hari, 30 minit setiap hari. Macam tu boleh terima point dia. Okay, so itu cadangan yang kedua, kita kena carry out ataupun do exercise regularly supaya dapat strengthen the muscle and also the bone. To strengthen the muscle and the bones. Okay, dan kaedah yang lain ataupun treatment yang lain to overcome the problem adalah
we seek the treatment of the hormone replacement therapy. Okay, bagi yang telah mengalami menopause, so kita boleh melalui genetic engineering kita boleh mendapatkan hormone replacement therapy dengan menginsertkan the genes untuk mendapatkan penghasilan hormon yang lebih tinggi. Okay, so ni cara yang lain. Okay, lagi penyakit apa yang berkaitan dengan otot dan tulang? Selain daripada osteoporosis, yang kedua nama dia pula apa? Osteomalacia. Nama dekat-dekat ni, osteomalacia. Okay, ini penyakit apa pula ni? So ini juga disebabkan oleh insufficient intake of calcium termasuklah phosphorus and also vitamin D yang menyebabkan the bones becomes soft. Okay, dan osteomalacia ini okay, ini point dia, simptom dia bone become soft. Kalau osteoporosis tadi bones become porous, porous. Okay, kalau osteomalacia bones become soft, jadi lembut. So bila jadi lembut, what happen? Kaki tu mudah bengkok, tangan mudah bengkok sebab tulang lembut. Okay, so among the children, the disease of the osteomalacia ni dipanggil sebagai rickets. So ini disebabkan kurangnya pengambilan kalsium ataupun fosfor dan juga vitamin D di kalangan kanak-kanak. Kan? Dan di kalangan dewasa, penyakit tulang lembut kita sebut sebagai osteomalacia. Di kalangan kanak-kanak kita sebut sebagai rickets. Okay? Pernah tengok tak apa kaki bengkok? Pernah tengok tak kelas? Pernah nampak tak orang yang mempunyai kaki yang bengkok dan sebagainya ni? Pernah teacher. Ada? Ada. Okey, ada yang tak ada, mungkin tak ada ni, kita tengok kejap gambar apa rickets disease. Okay, so nampak rickets. Apa ni kaki bengkok? Nampak dia, nampak kaki dia bengkok, nampak? Bengkok So bengkok, kenapa boleh bengkok? Sebab tulang dia lembut. Kenapa lembut? Sebab kurang penyerapan vitamin D, kalsium dan fosfor pada peringkat kanak-kanak, umur kanak-kanak kan. That's why pada peringkat pembesaran tu perlu mengambil susu, minum susu. Lupa pula cikgu dah sebut. Okay, ini gambar tadi ini menunjukkan penyakit rickets. So ingat rickets di kalangan kanak-kanak. Di kalangan dewasa kita sebut sebagai osteomalacia. Okey, apa lagi dia tadi? Okey, jadi untuk di kalangan dah lupa apa yang dia sebut tadi. Apa yang dia sebut tadi ni? Dah lupa dah. Osteoporosis tadi. Okay. Jadi para pelajar perempuan, girls, okay, disebabkan nanti awak akan mengalami bakal isteri, bakal ibu dan sebagainya, dan juga akan mengalami menopause. Maka itulah pada peringkat usia remaja ni yang semasa hormon estrogen, progesteron tengah tinggi ni, sebab itulah kita digalakkan untuk mengambil minum susu yang kaya dengan kalsium. Jangan tak nak minum. Jangan orang kata kenapa kena minum susu umur remaja macam ni? Bukan untuk mencantikkan kulit ke apa, bukan. Adalah untuk meningkatkan penyerapan kalsium dalam tulang. Sebab nanti bila you pregnant, kalsium tu akan digunakan untuk penghasilan tulang fetus. Bukan baby. Dalam pregnancy kita sebut fetus kan. Nanti dah berkurang. Lepas tu you menopause nanti kurang lagi. Jadi sementara hormon ni tengah tinggi, sebab tu lagi digalakkan minumlah susu yang kaya dengan kalsium ataupun makanlah apa-apa makanan yang mempunyai sumber kalsium yang tinggi. Sementara umur tengah muda ni ya. Okay. Dengar tak girls? Dengar tak? Girls? Kan? You only cuba respon sikit Okay, tu osteomalacia. Okay. Jadi ambil perkataan penting. Osteomalacia, bone become soft. Kalau osteoporosis tadi, bone become porous. Okay, berliang-liang Okay, jadi macam mana kita nak adaptasi osteomalacia ni? Macam tadi lah juga kita kena increase the consumption of the calcium and also the phosphorus melalui our diet bla bla supaya dapat increase our bone mass bla 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 bla, terus exercise juga dan sebagainya. Okay, so sebenarnya kalau jawapan yang glamour untuk suggestions ataupun treatments to overcome the problem, dua yang utama tu, iaitu you have to increase ataupun get sufficient consumption of the calcium ataupun phosphorus ataupun vitamin D to increase the bone mass, dan yang kedua
regular exercise to strengthen ataupun to make the bones become stronger dan seterusnya. Okay, dan ketiga penyakit yang berkaitan dengan tulang, okay, which is called as osteoarthritis. Oh, sorry, bukan tulang. Ini berkaitan dengan sendi, okay. So the joints become inflammations ataupun mengalami pain ataupun swollen dan sebagainya. So osteoarthritis ni penyakit berkaitan dengan sendi. Bila sebut arthritis is related with the joints. So kita discuss malam joint tu apa? Joint adalah the site or the place where two or bones meet. Tempat di mana dua atau lebih tulang berjumpa, bertemu, tempat itu, ruang itu disebut sebagai sendi. Okay? So penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sendi disebut sebagai arthritis. So ada banyak penyakit yang berkaitan dengan arthritis. Okay, kita ada osteoarthritis, kita ada rheumatoid arthritis, kita ada gout. So secara umumnya sebut arthritis. Okay, so salah satunya ialah osteoarthritis. Tadi osteoporosis, osteomalacia. Sekarang osteoarthritis. Penyakit apa ni? So osteoarthritis adalah penyakit di mana the cartilage, okay, cartilage dekat bones kita jadi wear and tear, the wear and tear of the cartilage. Apa tu? Okay, cartilage dekat hujung tulang menjadi haus, nipis. May I know what the functions of cartilage kita discuss malam? Act as a cushion, prevent bones from wearing out. Apa fungsi dia? Act as a cushion, prevent bones from wearing out. Yes. Lagi? Cushion. Lagi? Dia buat apa lagi? Reduce friction. Okay. Macam mana reduce friction? Dia absorb shock. Yes. Dia absorb shock. Jadi untuk orang yang mengalami osteoarthritis, cartilage dia dah menipis, haus, tertanggal. Okay, jadi bila tak ada cartilage, what happen? Tak boleh nak absorb shock, menyebabkan berlaku frictions between bones during movement. So rasa sakit bila nak berjalan. So ini selalu berlaku di kalangan orang yang dah tua, dah lebih tua. Okay. Selain daripada itu, osteoarthritis juga disebabkan oleh less of the synovial fluid. Which part produce synovial fluid, kelas dekat joint tu? Apa nama structure that secretes synovial fluid dekat you punya joint? Synovial membrane, yes. So pada satu masa tu the synovial membrane secretes less synovial fluid. Okay, jadi as we know synovial fluid ni. Okay, semalam pula apa fungsi synovial fluid? Tidak sebagai apa? Reduce friction juga. Tidak sebagai apa? Kalau cartilage dia sebagai cushion dekat hujung tulang tu supaya dapat absorb shock. Kalau synovial fluid pula dia bertindak sebagai apa? Lubricant sebagai pelincir kan. Jadi pada orang yang lebih tua ni, penghasilan cecair synovial dia adalah kurang oleh membran synovial dia, okay, menyebabkan bila kurang cecair tu, kuranglah pelincir tu. So what happened? Berlakulah friction between the bones when movements. Okay, so rasa sakit. Jadi rasa sakit dekat sendi disebabkan oleh kurangnya cecair synovial, dan yang paling penting tadi kurangnya ataupun wear and tear of the cartilage itulah mendatangkan penyakit yang disebut sebagai osteoarthritis. Okay, jadi macam mana kita nak hadapi ataupun nak overcome the problems? Sekali lagi kenalah carry out regular exercise so that kita boleh strengthen ataupun make the muscles and joints become stronger. Okay, carry out the physiotherapy, okay, to strengthen the joints. Termasuklah kita carry out the surgery operation to replace with the artificial joints, so that cartilage kita boleh replace dengan artificial cartilage. Okay, ini selalu berlaku lah di kalangan orang-orang tua, especially dekat bahagian mana? Dekat badan mereka? Lutut. Okay. Okay, so tambahan lagi kelas, kita tambah lagi. Selain daripada osteoarthritis, kita juga ada nama penyakit lain bernama rheumatoid arthritis. So rheumatoid arthritis juga menyebabkan the joints kita jadi bengkak, juga disebabkan oleh cecair synovial, inflammation dekat joints.
termasuklah penyakit yang disebut sebagai gout. Gout. G-O-U-T. Pernah dengar penyakit tu? Gout. Pernah dengar tak? Oh, kelas mana tak dengar penyakit gout? Gout. Kenapa dengan dia? Last je. Hari je. Ada pernah dengar nama tu tak? Gout. Pernah. Pernah lah. Orang kampung kata gout. English word gout. Okay, G-O-U-T. So gout itu adalah penyakit yang berkaitan dengan arthritis. Cuba awak fikir, agaknya kenapa orang-orang tu menghadapi gout ya? Sebab apa? Mereka makan apa yang lebih-lebih ni? Seafood. Seafood. So semua orang kata seafood. Okay, sebenarnya bukanlah seafood semata-mata. Gout disebabkan oleh the excessive intake of protein. So protein, it can come from the seafoods, it can come from fish, from the chickens, from the prawns. Semua makanan yang bersumberkan protein. Okay. Jadi apa yang berlaku? So bila dia mengambil protein yang berlebihan, remember semua individu kena makan secara balanced diets, di mana all the nutrients mesti diambil pada kuantiti yang betul, yang secukupnya. Tak boleh terlebih, tak boleh terkurang. Mesti dalam normal ataupun correct proportions. Jadi individu yang makan terlalu banyak protein menyebabkan penghasilan uric acid yang berlebihan. Okay, so the high intake of proteins, excessive intake of proteins menyebabkan berlakunya excess formations of uric acid. So the protein nanti akan diuraikan melalui proses deamination, okay, menjadi urea, termasuklah produk dia, byproduct dia adalah uric acid. So uric acid ni akan duduk kat mana? Akan accumulate dekat joint. Jadi acid apa dia? Uric acid. So what happen to the uric acid bila dia accumulate dekat joint? Dia akan mula crystallize, jadi hablo, jadi berpejal, rasa tajam-tajam. That's why orang yang mengalami gout dekat sendi dia rasa sangat sakit. Sepertinya mereka kata terpijak kaca. Kalau kena kat kaki, rasa macam pijak kaca dekat kaki tu. Tajam-tajam. Mana dah tajam-tajam tu? Sebab ada kristal, iaitu uric acid yang telah mengeras tu tadi. Okay? Jadi macam mana kita nak hadapi macam penyakit ini? Macam mana kita nak elakkan daripada gout ni? Kelas, cepatlah. Kalau makan banyak protein dapat gout, so apa yang kita perlu lakukan? Aduh. Kelas cepat. Contoh protein. Kurangkanlah pengambilan protein. Nak kata jangan langsung ke? Tak payah makan protein langsung ke? Tak boleh dia kata tak payah langsung. Kena makan protein tu juga sebab protein adalah sumber untuk penghasilan tisu-tisu baru dalam badan kita, nak gantikan tisu rosak bla 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 tu. Kan? Jadi kena kurangkan the intake of protein. Nampak? Macam tadi cikgu sebut increase the intake, sufficient intake bla bla bla. More or high or rich bla bla. Tapi untuk penyakit gout ni kena sebutlah reduce the intake of protein supaya dapat reduce the formations of uric acid itu tadi kan. Okay, itu gout. So gout, osteoarthritis, rheumatoid arthritis itu semua di bawah kategori arthritis. Arthritis adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sendi. Okay, the last one, penyakit yang berkaitan dengan musculoskeletal system awak adalah scoliosis. Ini penyakit apa pula ni? Ini adalah penyakit di mana the backbones become curved. Dia bengkok, backbones. Tadi tulang-tulang umum kaki dan bengkok itu recaps. Ini tulang belakang yang jadi curve. Dia sideways curvature. Okay, from the spine axis ni. Maksudnya dia paksi dia terlari, dia terbengkok. Okay, skoliosis ni disebabkan oleh apa? Genetic factor. Ini utamanya genetic factor. So macam mana pula genetic factor yang berlaku? Ini faktor genetik ni memang daripada ciptaan Tuhan lah Papa Jai dan juga disebabkan oleh environmental factor like tumor ataupun bacteria infection dan sebagainya. Okay, scoliosis boleh diatasi dengan carry out operations. So scoliosis ni pada peringkat pada peringkat awal selalunya tak dapat detect sebelum ni. Kita tengok nama penyakit skoliosis pula, mana rupa skoliosis. Okay, skoliosis.
Okay. Ni dia. Aduh, okay. So tengok dia punya paksi tulang belakang dia dah bergerak, dah menjadi curve, bengkok. Maksudnya apa? Jin yang mengawal maklumat untuk pembentukan tulang belakang yang normal tu telah mengalami gangguan lah. Okay, termutated orang kata. So dia bengkok macam ni ya. Jadi orang yang mengalami backbone dia yang bengkok, so penyakit itu disebut sebagai scoliosis. Ada tak di kalangan you all mengalami masalah ni? Ada? Gila Google, gambar ada banyak yang Google lah sih. Kan malas. Okay, so Google lah Ada tak you all mengalami scoliosis? Tahun lepas you ada student mengalami scoliosis tapi tetap attend class no problem. Okey dah, habis itu semua penyakit. Okey, dan terakhirnya bagaimana kita nak mensyukuri penciptaan Tuhan, apakah practices yang penting to maintain the healthy musculoskeletal system. Inilah dia cerita-cerita yang kita dah sebut tadi. Contohnya kita kena buat regular exercise. Okay, so the exercise carry out mesti mulakan dengan warming up terlebih dahulu. Okay, dan mesti practice with the correct techniques and also the precaution steps supaya proses itu berlaku dengan lancar. Okay, so kena buat exercise to strengthen your bones, to strengthen your muscles. Okay, lagi kita buat apa lagi? Kenalah consume balanced diet. Okay, yang mana jika sebelum ni mengalami penyakit-penyakit tertentu tadi, kita mesti dapatkan makanan yang kaya dengan kalsium, dengan fosfat, dengan vitamin D. Okay, termasuklah vitamin C. So vitamin C ni melibatkan pada bleeding gum or scurvy. Lagi apa? Pakailah proper attire ataupun suitable clothes yang comfortable, yang loose, yang tak restrict you punya blood circulations kan. Jangan pakai ketat-ketat, jangan pakai yang tight supaya dia tak mencerutkan you punya salur darah itu. So ini yang boleh mengganggu ataupun beri kesan kepada you punya musculoskeletal system. Termasuklah dalam proper attire ini, suitable clothes ni you kena pakai pula, you kena pakai suitable shoes. Okay, jangan pakai high heel sampai 4 inci 5 inci tu nak buat apa. Okay, pakailah low heels. Okay, ya, dan juga kalau ada yang cushion supaya dapat menyerap you punya sentakan di situ. Okay, dan juga dapat provide support Okay, tu untuk proper attire. Dan seterusnya tadi cuba sebut untuk exercise tadi. Okay, pastikan mesti ada penyertaan regular ni. Regular ni penting tau. Sebab bila you exercise secara regular ni bukan saja dapat meningkatkan kekuatan tulang, okay, dia juga dapat meningkatkan the flexibility of your muscles, of your ligaments kan. That's why kalau kita tengok acrobats ataupun gymnast kan, mereka do regular exercise daripada peringkat umur awal kan. Mereka lebih fleksibel, dia punya ligaments, dia punya tendons, dia punya muscle dan sebagainya boleh bengkok, boleh lipat dan sebagainya sebab dah fleksibel. Okay, dan seterusnya kita kenalah mengamalkan correct body posture ataupun good body posture, which you kena berdiri dengan betul, where you lift the things whatever goods mesti dalam keadaan yang betul. Okay, duduk pun dalam keadaan yang betul. So betul yang macam apa maksud betul ni? Betul ni maksudnya kalau duduk pastikan awak bersandar ataupun dalam keadaan tulang belakang awak tegak, bukan bengkok, macam tak ada tulang belakang, macam tak invertebrates kat dalam mal bio tu kan. Ini kita tengok cikgu ni dalam kelas ni. Okay? Kan?